Kek TV KPM. Sebenarnya, teleskop dengan sarang madu lebah itu adalah aplikasi transformasi dalam kehidupan seharian kita. Macam mana tu cikgu? Sebenarnya, teleskop adalah menggunakan transformasi pantulan. Sebenarnya, murid-murid anda dah belajar mengenai pantulan dalam teleskop itu semasa anda belajar sains dulu. Kalau anda masih ingat, anda menggunakan kanta untuk kita lihat teleskop itu. Kanta itu adalah pantulan. Pantulan, Okey. baik. Sarang madu lebah ni adalah sesuatu yang unik. Kalau ikutkan saya, memang unik. Ya. Kenapa? Sebab sarang madu ini boleh ada translasi, ada pantulan dan ada putaran. Dalam tiga-tiga itu boleh digabungkan membentuk Semuanya sarang di madu. sini? Betul. Dan ini yang dikatakan sebagai tesselasi. Tesselasi. Baik, tesselasi adalah sesuatu yang baru yang anda belajar dalam topik transformasi. Sebelum ni memang tak ada perkataan tesselasi ini bila kita belajar topik ni. Dalam KSSM baru diperkenalkan mengenai tesselasi. Dan contoh yang paling ringkas untuk anda adalah sarang madu lebah itu. Okey, apa itu tesselasi? Sebenarnya tesselasi adalah satu pola yang berulang. Okey, mereka adalah berulang dan mereka memenuhi suatu sata. Sata bermaksud adalah tempat itu tanpa ruang kosong. Tanpa. Itu adalah tips untuk anda. Tanpa ruang kosong. Atau pertindihan. Dia tak boleh bertindih atau dia tak boleh ada ruang kosong. Itulah maksud tesselasi. Contoh adalah kita boleh lihat tesselasi tiga segi tiga sama sisi. Anda boleh lihat tak ada ruang kosong dekat sana. Tak ada bertindih, tak ada. Okay, dan anda boleh lihat rhombus. Apa itu rhombus? Anda pernah belajar di tingkatan 1 bentuk rhombus itu. Dan juga tesselasi bukan setakat satu bentuk je. Kita boleh ada gabungan bentuk. Jadi di gambar ini kita boleh lihat gabungan segi empat sama dan juga oktagon. Itulah maksud tesselasi. Jadi kalau anda lihat sarang madu lebah di mana-mana ke, anda makan ke madu, ingatlah cikgu ada sebut tesselasi. Nampak je madu lebah, tesselasi. Tesselasi, betul. Okey, baik. Kita lihat soalan yang berkait dengan tesselasi ini. Dan juga soalan ini adalah soalan yang berkait dengan transformasi juga. Apa itu? Translasi, pantulan, putaran. Anda pernah belajar semua tu. Jadi kita akan lihat soalan yang berkait. Okey, baik. Kita lihat soalan ini. Okey, kita lihat soalan yang sangat mudah. Adakah ini satu tesselasi? Jadi kita ada dua gambar. Satu gambar itu adalah seperti seolah-olah cermin. Kita pernah lihat cermin yang ada gambar yang sebegitu. Mungkin di tempat-tempat yang nostalgik semua tu ada cermin yang begitu. Kalau anda lihat betul-betul itu adalah tesselasi. Okey, baik. Kita lihat. Adakah A itu tesselasi? Mungkin kita tanya mereka ke semua daripada mereka. Ya atau mereka, tidak? Ya atau tidak? Untuk soalan A. Ya atau tidak? Mereka dah jawab. Untuk kedua-dua. Okey, bagus. Livenish memang satu langkah ke atas, maju ke hadapan. Dua-dua dah telah jawab. Okay, manakala baik. B? Untuk B, adakah betul? Ya atau tidak? Ya atau tidak? Ya. Livenish angguk ya. Livenish angguk ya. Okey, baik. Jawapannya adalah ya dan ya. Jadi semua boleh dapat ganjaran. Okey, baik, betul tesselasi tidak ada ruang kosong dan tidak ada pertindihan. Jadi mereka adalah tesselasi. Baik, kita lihat soalan. Okey, kita lihat soalan ni. Raja di sebelah menunjukkan suatu bentuk tesselasi. Baik. Yang terdiri daripada heksagon sekata. Yang dihasilkan dengan transformasi isometri. Okey, baik, satu lagi adalah tesselasi adalah transformasi isometri. Apa itu isometri? Translasi, pantulan dan juga putaran. Okey, baik. Nyatakan transformasi yang terlibat untuk menghasilkan bentuk B daripada bentuk A. Baik. Bentuk C daripada bentuk A. Jadi kita boleh lihat dengan terang, boleh lihat di sini ada satu transformasi yang terlibat. Tapi sebelum tu cikgu nak terangkan mengenai isometri. Okay, isometri ni sebenarnya adalah bentuknya sama, saiz pun sama. Bila kita lakukan transformasi itu, saiznya sama, bentuk pun sama. Kalau bukan isometri, bentuk masih sama. Kalau segitiga memang segitiga lah kita dapat. Okey, tapi saiz dia berbeza.
sebab itulah pembesaran itu bukan isometri. Sebab bentuk sama tapi dah besar ataupun dah kecil. Jadi dia bukan isometri. Okey, baik. Kita lihat soalan A, apakah jawapannya? Ada yang nak kongsikan jawapan? Ya, Ain. Ain. Okey, silakan Ain. Apakah jawapan Ain? Jawapan saya pantulan. Pantulan pada garis PQ. Pantulan pada garis PQ. Okey, baik. Sebelum kita semak jawapan Ain, kita Baik. lihat soalan B. Soalan B. Soalan B. Apakah jawapan bagi soalan B? Oh, Ain juga nak jawab. Silakan, Okey, silakan Ain. Pantulan juga pada garis SR. Pantulan pada garis SR. SR. Okey, jadi tadi PQ di sini. Jawapan untuk soalan B adalah SR. Okey, SR. baik, kita lihat adakah betul jawapannya. Kita semak. Kita semak. Murid-murid di rumah pun semak jawapan anda di rumah ya. Okey, betul? Betul. Jawapannya, tetapi sebenarnya kita boleh ada lebih dari satu jawapan. Macam cikgu sebut tadi, Baik. tesselasi ni ada pantulan, Ya. ada translasi, ada putaran. Manalah tahu kawan anda sebut translasi, saya sebut pantulan. Cikgu, Ya. kenapa saya salah? Kenapa dia betul? Aha. Sebenarnya kalau anda sebut translasi tapi betul, translasi sifar negatif 8, anda boleh dapat markah. Dapat markah juga. Dan mungkin kawan anda yang seorang lagi, saya ada sebut putaran, kenapa saya tak dapat markah? Sebenarnya boleh. Boleh, anda boleh dapat markah. Putaran 120 darjah. Bagaimana kita dapat 120 darjah adalah daripada sini. Ataupun bagi satu heksagon, sudut pedalaman heksagon ataupun sudut di dalam ni. Satu sudut adalah 120 darjah. Baik. Bagaimana kita dapat? Anda dah belajar di tingkatan 1. Wah, baik. Bagaimana okey, dengan baik. soalan B, cikgu? Okey, Kita nak untuk semak soalan jawapan B. Ain juga. Betul. Jawapannya Ya. ialah pantulan. Hebatlah Ain tu jadi. Hebat. Cikgu, ganjaran untuk beliau? Ya, betul. Ganjaran untuk Ain. Tapi sekali lagi, ada satu lagi jawapan yang lain. Baik. Iaitu putaran sekali lagi. 120 darjah ikut arah jam pada pusat S. Jadi betul. Okay, kalau saya, tanyakan saya, Ya. anda pilihlah yang mana satu senang. Anda boleh nampak pantulan paling senang, jadi anda pilihlah pantulan. Baik. Okey, baik. Kita lihat satu soalan di sini. Baik. Okey, raja di sebelah menunjukkan dua sisi 4 PQRS dan TUVW. Sisi 4 TUVW ialah imej bagi sisi 4 PQRS di bawah gabungan transformasi MN. TUVW ni ialah imej. Ini ialah imej. Ya. Maksudnya jadi kecil. Ya. Jadi kecil, dari besar dia jadi kecil. Jadi mesti ada pembesaran. Pembesaran di mana-mana. Okey. Perihalkan gabungan transformasi itu. Jadi kita Baik. ada transformasi N, kita ada transformasi M. Salah satunya ada pembesaran. Betul. Baik. Dan untuk pengetahuan anda, jika anda tulis nama pun dah betul, anda dapat satu markah. Tapi ingat, ejaan kena betul. Kena betul. Nak dapat satu markah tu memang anda kena berusaha sedikit. Betul. Pembesaran. Okey, baik. Kita lihat jawapan nombor 1. Siapa boleh beri saya jawapan? Transformasi N. Siapa nak kongsikan? Livanesh, silakan. Silakan. Pembesaran dan faktor skala adalah 2/3 pada pusat P. Pembesaran faktor Ya. skala 2/3 pada pusat P. Betul. Betul. Satu Okey, ganjaran. satu ganjaran. Okey, Baik. transformasi M pula. Siapa yang ingin jawab? Siapa nak cuba? Ifti, silakan. Ifti, silakan. Jawapan saya, transformasi M berlaku pantulan pada garis X sama dengan 5. semak. Pantulan pada garis X sama dengan 5. Betul. Jadi ganjaran juga untuk Ifti. Ya, betul. Nampaknya cikgu bagus setakat tanya. ini mereka dapat menjawab dengan Betul. betul. Dan kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Betul. Bagaimana dengan prestasi keseluruhan murid-murid kita pada hari ini? Okey, baik. Anda semua telah menjawab soalan cikgu dengan sangat baik. Dan saya harap murid-murid yang berada di rumah pun menjawab soalan cikgu dengan baik. Ingat, transformasi mungkin nampak susah. Bila dengar perkataan transformasi tu, susahnya. Berpeluh. Transformasi berpeluh. Okay, sebenarnya tidak. Baik. Kalau anda tahu konsep, anda boleh jawab dengan berjayanya. Seperti Ya. kakak anda Nisa hari ini. Dapat dah 2 ganjaran. Betul. Tetapi bagaimana mereka nak memantapkan lagi penguasaan dengan latihan pengukuhan lanjut, cikgu? Di mana nak dapatkan ni? Okey, sebenarnya anda boleh mencari latihan-latihan ini daripada sumberku. Sumberku murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Didik TV KPM